Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang cukup bersedia untuk mengikuti kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Baiklah. Untuk kali ini, dalam subjek ataupun dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, kita akan tengok dua perkara penting yang lebih menjurus kepada unsur seni bahasa ataupun tata bahasa. Okey. Yang pertama kita nak tengok, nak pelajari mengenai keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Dan yang kedua kita nak tengok mengenai ataupun kita nak mempelajari tentang golongan kata mengikut konteks. Jadi pada hari ini tata bahasanya ialah kata nama am. Untuk meneruskan PDPR pada hari ini, sila pastikan bersama kamu ada buku teks BM tahun 5 dan buka cari tajuk Susah Senang Kita Bersama. Okey. Kita akan baca sama-sama. Saya baca di sini, kamu baca di rumah dan ikut apa yang saya baca. Dah bersedia? Jom kita baca sama-sama. Susah senang kita bersama. Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya, Danish. Ayah saya mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memerlukan katil yang bersesuaian di rumah. Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Rakan Taman Sri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Terima kasih, Ayah. Barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah.
Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. 2 minggu kemudian. Terima kasih semua. Penduduk Taman Seri Damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Sama-sama, kita hidup bermasyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Bertuah sungguh kita mempunyai pengerusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Okey. Setelah kita baca petikan dan dialog tu, terdapat beberapa perkataan ataupun tulisan yang diwarnakan, iaitu berwarna biru. Jadi cuba kamu baca aktiviti di bawah tu, bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Okey. Kalau awak perhatikan pada petikan tu, ada yang 2 patah perkataan, ada yang lebih daripada 2 patah perkataan. Tulisan yang berwarna tu, ada yang 2 patah, ada yang lebih daripada 2 patah. Okey, kalau kita tengok pada arahan di bawah tu, dia sebut peribahasa. Okey, peribahasa ni tergolong dalam simpulan bahasa. Okey. Kita tengok. Peribahasa dan simpulan bahasa adalah 2 benda yang berbeza. Kita tengok simpulan bahasa dulu. Simpulan bahasa iaitu perkataan yang terdiri daripada 2 perkataan atau lebih. Simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Saya ada bagi contoh kat bawah tu. Contoh dia, anak angkat. Okey, kalau kita tengok maksud perkataan anak. Anak ialah zuriat. Angkat ialah perbuatan. Kita mengangkat sesuatu barang. Angkat ialah perbuatan. Tapi kalau kita nak maksudkannya, sebab itu dia kata, simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Okey, kalau anak angkat, dalam simpulan bahasa membawa maksud anak orang lain yang diambil ataupun dibela, dijaga seperti anak sendiri. Itu maksud anak angkat dalam simpulan bahasa. Tapi kalau kita tengok maksud anak tadi zuriat, angkat tu perbuatan, maknanya berbeza daripada maksud daripada kata tu. Jangan awak takrifkan dia sebagai maksud perkataan. Dia berbeza. Maksud perkataan dengan simpulan bahasa mempunyai maksud yang berlainan. Okey, kita tengok pula apa itu peribahasa. Peribahasa terdiri daripada bidalan, pepatah, perumpamaan atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. Okey, satu ayat
ataupun satu bidalan, ataupun satu pepatah, ataupun satu perumpamaan, ataupun satu kelompok kata yang tetap tersusun elok dan mempunyai maksud yang tertentu. Contoh, bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing menggambarkan sifat kerja sama, saling bekerja sama. Awak kena faham. Aur dengan tebing tu apa? Aur tu apa? Tebing tu apa? Konsep aur dengan tebing tu macam mana wujudnya kerja sama. Okey. Tengok contoh yang kedua. Melepaskan batuk di tangga. Batuk di sini bukan bermaksud perbuatan kita yang kita batuk. Batuk di sini ialah sejenis alat yang digunakan oleh orang dulu untuk membasuh kaki sebelum naik ke rumah. Itu perkataan pinjaman dari bahasa Jawa. Okey. Melepaskan batuk di tangga. Maknanya melepaskan alat tu di tangga. Membawa maksud kerja yang tidak sempurna. Okey. Lain maksudnya dengan perkataan tersebut. Okey. Ini adalah tugasan hari ini. Arahan dia lengkapkan peta bulatan. Tu saya dah bagi contoh peta bulatan kat sebelah tu, yang bulat tu, dengan simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan susah senang kita bersama. Okey, simpulan bahasa. Nak tengok dia senang aja. 2 perkataan. Okey, banyak dalam petikan tu ada 2 perkataan, tulisan yang berwarna tadi. Jadi peta bulatan tu, tajuk dekat tengah tu saya dah kotakkan dengan warna kuning, simpulan bahasa. Jadi awak tulislah simpulan bahasa tu di mana-mana kawasan dalam bulatan tersebut. Tak payah buat kotak, tulis saja. Apa yang awak jumpa, simpulan bahasa dalam petikan yang kita baca tadi, awak tulis. Tulis. Itu kita namakan dia sebagai peta bulatan. Semua tugasan hendaklah disiapkan dalam lembaran kerja yang diberikan. Okey, awak tak perlu lukis. Saya akan sediakan peta bulatan dan saya akan masukkan dalam grup. Nanti lepas awak tonton video PDP ni, saya akan sertakan tugasan. Nanti awak buat kat sana. Seterusnya, tugasan kedua. Tulis maksud peribahasa di bawah. Peribahasa ini juga ada dalam petikan yang kita baca tadi. Bagai layang-layang terputus talinya. Pantas macam kilat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Cepat kaki, ringan tangan. Sukar. Susah ya? Tak susah, tak apa. Belajar, cari sendiri. Tak tahu, kalau ada buku rujukan, boleh tengok buku. Kalau tak ada rujukan, boleh tanya ibu, ayah, boleh tanya kakak. Tak tahu juga, boleh rujuk di internet. Internet ni salah satu medium pembelajaran. Awak boleh cari. Lama-lama awak akan faham. Okey. Pergi kepada kemahiran seterusnya, iaitu tata bahasa yang bertajuk
petikannya bertajuk Pusat Transit Anakku Sayang. Okey, pusat transit ni adalah, transit bermaksud tempat singgahan. Nanti kita baca, awak akan fahamlah. Okey, boleh baca sama-sama. 1, 2, mula. Jawatankuasa Taman Seri Damai telah membuka operasi pusat transit untuk anak-anak penghuni taman. Pusat Transit Anakku Sayang, Taman Seri Damai. Pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah. Pusat transit dan menghantar murid ke sekolah semula bagi aktiviti co-curriculum. Program komuniti prihatin ini membantu ibu bapa yang bekerja untuk mengurus anak selepas sesi persekolahan. Kalau dalam bahasa mudahnya, pusat transit ni maksudnya pusat persinggahan sementara. Awak balik sekolah, mak bapak awak kerja, awak pergi rumah orang, rumah pengasuh ataupun tempat jagaan kanak-kanak, awak duduk sekejap, mandi, tukar pakaian, pergi sekolah agama, lepas tu balik, sampailah mak awak datang ambil. Itu kita panggil pusat transit. Okey, tengok gambar yang pertama. Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Gambar kedua. Sofia dan rakan-rakan tiba di pusat transit. Mereka disambut oleh penjaga pusat transit. Gambar ketiga. Setelah mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Gambar keempat. Pemandu van sekolah menghantar Sofia dan rakan-rakan ke sekolah untuk aktiviti co-curriculum. Okey, saya terangkan pasal gambar. Gambar pertama, Sofia balik sekolah. Mak dia kerja, bapak dia kerja, jadi dia tinggal di pusat transit, pusat jagaan sementara. Van ambil, bawa balik ke pusat transit. Dia dengan rakan-rakan dia. Okey, lepas mandi, lepas tukar pakaian, makan bersama rakan-rakan dia. Kemudian, gambar keempat, van datang ambil balik untuk pergi aktiviti co-curriculum. Okey. Tengok dalam gambar, tengok dalam petikan. Ada beberapa perkataan yang kita kenali dia sebagai kata nama am. Saya cuba terangkan, saya akan terangkan apa itu kata nama am, kemudian awak akan faham apa yang kata nama am yang ada dalam petikan dan ada dalam gambar. Okey. Bagi tahun 5, kata nama am agak mendalam daripada tahun-tahun di bawah. Tahun 1, 2, 3, 4. Tahun 5 ni lain sikit. Kalau awak tengok gambar ataupun carta yang saya bagi, kata nama am ada kata nama am hidup, ada yang tak hidup. Yang hidup pula terbahagi kepada dua, manusia dan bukan manusia. Jadi dalam gambar, dalam petikan tu ada yang hidup dan ada yang bukan hidup. Contoh yang hidup, guru, kakak,
polis, pakcik. Okey, dalam petikan tak ada guru, kakak semua ni. Contoh, ni saya bagi contoh. Maknanya manusia, awak akan jumpalah dalam petikan nanti. Yang bukan manusia, haiwan. Contohnya ayam, kambing, kucing. Banyaklah, saya senaraikan beberapa saja. Kereta, pokok. Itu adalah yang bukan manusia. Hidup tapi bukan manusia. Okey? Dia ada dua. Hidup terbahagi pada dua, manusia dan bukan manusia. Yang tak hidup pula terbahagi kepada dua. Yang pertama institusi, yang kedua bukan institusi. Institusi contohnya sekolah, hospital, lembaga, majlis, universiti. Lembaga ni bukan hantu tau. Lembaga ni maksudnya lembaga peperiksaan ke, lembaga disiplin ke, lembaga pengawas ke. Okey, biasanya perkataan contoh-contoh ini didahului dengan kata sendi nama kepada atau daripada. Kita tengok pula bukan institusi. Bukan institusi ni dia pecah lagi pada dua. Konkret dengan abstrak. Apa yang dikatakan dengan konkret? Konkret ialah kata nama yang boleh disentuh, boleh dipegang, boleh dirasa, boleh dilihat. Yang konkret. Okey, yang abstrak dia tak boleh rasa, tak boleh sentuh, tak boleh tengok, tak boleh pegang. Itu abstrak. Beza konkret dengan abstrak. Contoh konkret yang boleh dipegang, boleh ditengok, boleh dirasa. Rumah, jalan, bumi, negeri. Biasanya didahului dengan kata sendi nama ke atau dari. Kalau cara mudahnya, kata nama am tak hidup bukan institusi konkret, lebih kepada tempat. Okey, tempat. Awak ingat gitu je. Okey, yang abstrak. Abstrak pula terbahagi kepada dua. Abstrak tak boleh nak pegang, tak boleh nak sentuh, tak boleh nak lihat. Yang pertama berbilang dan yang kedua tak berbilang. Yang berbilang ni maknanya boleh dibilang. Senyuman, bayangan, rancangan, gangguan. Didahului dengan kata bilangan satu atau tiap-tiap. Yang tak berbilang ni maknanya tak boleh dibilang. Hanya boleh dihayalkan ataupun boleh diimajinasikan sahaja. Angin, angkasa, iklim. Okey. Agak susah untuk faham. Tapi hari ini saya fokuskan. Pada hari ini kita tak tumpu kepada institusi, kita tak tumpu kepada bukan institusi, kita tumpukan kepada kata nama am secara umum. Okey. Untuk lebih mudah nak faham, kita tengok secara umum. Kata nama am ialah kata yang merujuk kepada manusia, benda, haiwan dan tempat secara umum. Okey, saya ulang balik. Kata nama am ialah kata yang merujuk kepada manusia, benda, haiwan dan tempat secara umum. Umum ni secara menyeluruh. Contoh manusia. Abang. Abang ni ramai abang. Abang mana tak tahu. Adik pun ramai. Murid-murid. Orang kan, murid-murid. Manusia. Kita tak tahu siapa murid-murid tu. Jadi, umum. Bila saya masuk, okey murid-murid, datang ke depan. Awak tak tahu siapa. Semua datang ke depan. Okey.
Itu maksudnya umum. Benda. Semua benda adalah kata nama am. Contoh buku, telefon yang awak pegang sekarang, laptop yang awak pandang sekarang, itu semua adalah benda. Haiwan, semua jenis haiwan. Lembu, gajah, rimau, kucing, kambing, ayam, itik, itu semua nama am. Dan tempat. Tempat tadi lah, jalan, rumah, sekolah. Kita tak payah nak tengok konkret ke tak konkret. Tengok tempat je dulu. Okey, pasar. Itu semua kata nama am. Kena ingat, awak sekarang dah tahun 5. Penulisan kata nama am. Penulisan ayat. Penulisan ayat yang mempunyai kata nama am. Kata nama am hendaklah ditulis dengan huruf kecil sepenuhnya. Kecuali di permulaan ayat. Contoh, abang pergi ke kedai membeli buku. Abang tu mula-mula sekali duduk di permulaan ayat. Maka A tu hendaklah ditulis dengan huruf besar. Kecuali kalau abang tu duduk di tengah-tengah ayat, maka A tu huruf kecil. Jangan salah. Jangan bertukar dengan kata nama khas. Apa-apa ayat, apa-apa permulaan perkataan mestilah bermula dengan huruf besar. Tugasan ketiga. Tak banyak, 3 je. Senaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar dengan menggunakan peta pokok. Ambil yang mudah tadi. Saya kata apa? Kata nama am ialah kata yang merujuk kepada manusia. Okey, atas kotak atas tu saya dah bagi kata nama am. Merujuk kepada manusia. Kotak pertama, manusia. Sebelahnya, benda. Sebelahnya, haiwan. Sebelahnya, tempat. Jadi awak namakan, awak tengok balik dalam petikan yang baca tadi, ada tak sebut perkataan manusia apa nama khas? Ataupun tengok gambar, ada tak? Ada tak sebut benda? Adakah benda dalam tu? Pokok ke, rumah ke, van ke, kereta ke? Tulis. Haiwan. Ada tak gambar? Dalam gambar tu ada tak binatang-binatang? Ada, tulis nama binatang apa. Tempat. Tulis apa tempat. Ini kaedah macam ni adalah peta pokok. Jadi, kerja-kerja tadi, selesai saja awak tengok video ni, awak boleh buat. Saya akan hantar lembaran kerja tu, awak akan buat pada lembaran kerja. Okey. Untuk kali ni sekadar itu sahaja. Tak banyak pun, 3 kerja. Seminggu sekali je pun kita jumpa. Okey. Saya rasa untuk itu saja. Untuk kali ini sekadar itu sahaja. Semoga apa yang kita buat, apa yang kita belajar hari ini memberi manfaat yang sangat berguna dan membantu kamu untuk terus maju dalam pelajaran. Dan siapkan kerja, hantar pada saya. Kalau boleh, kalau buat yang kat kertas tu tampal dalam buku, kalau tak buat kertas tu terus salin dalam buku. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.